Bayangkan jika perjawatan awam di Sabah dikuasai orang Sabah sendiri. Permohonan tanah, lesen perniagaan, beasiswa dan hak memilih kerajaan Sabah hanya eksklusif kepada pemegang Sabah IC. Di Sabah, saban hari warga tempatan terpaksa bersaing dengan warga asing dalam sektor pekerjaan, perniagaan runcit dan sebagainya. Belum lagi sentuh berkenaan isu parti dan keselamatan. Kita telah melihat pendataan sistematik untuk mengenal pasti parti di Sabah. Namun, kita alpa bahawa kerajaan Sabah belum ada sistem pendaftaran untuk warga negara tempatan di bawah seliaannya. Pangkalan data bagi sistem pendaftaran negara adalah dikawal oleh JPN yang berpusat di Putrajaya, manakala kerajaan Sabah tiada sistem pendaftaran atau rekod bagi menapis kemasukan warga Sabah palsu. Sebagai rakyat Sabah, kita mempunyai asas untuk merasa bimbang terhadap pelbagai kemungkinan ancaman yang tidak mustahil boleh berlaku. Contohnya, bagaimana jika suatu hari nanti terdapat konspirasi untuk menghantar pelarian seperti Rohingya dan sebagainya ke Sabah dengan memberikan mereka kad pengenalan Malaysia dengan kod Sabah H. Ini bukanlah tuduhan atau andaian kepada mana-mana pihak, meskipun ia pernah berlaku dengan jolokan Projek IC, tetapi pengujudan Sabah IC akan menjadi inisiatif kerajaan Sabah bagi memperbaiki keadaan dan memberikan pelindungan identiti kepada rakyatnya. Terdapat pelbagai sebab yang membawa kemasukan warga asing atau warga negara bukan Sabahan ke Sabah bagi jangka panjang. Contohnya, mereka boleh dihantar ke ladang-ladang sawit di seluruh Sabah atau ke lokasi projek-projek mega yang mengambil masa bertahun-tahun untuk disiapkan. Dengan jangka masa sepanjang itu, orang-orang asing ini akan berasimilasi dengan orang tempatan, malah berkahwin dengan orang tempatan atau warga celup lain yang sudah memiliki my card secara meragukan itu, dan tidak menghairankan jika selepas 20 tahun, kehadiran mereka di Sabah sudah tidak dipersoalkan. Ini boleh diistilah sebagai warga celup. Kerana kelemahan sistem sedia ada yang dihalalkan dengan berbagai cara, maka sudah tentu apabila warga celup masuk ke Sabah dengan kad pengenalan Malaysia kod Sabah, mereka akan menikmati keistimewaan bawaan kad pengenalan mereka, dan orang asal Sabah tentunya terpaksa bersaing dengan mereka merebut pekerjaan, tanah, lesen berniaga, beasiswa, pendidikan dan sebagainya. Apa yang lebih dikhawatiri, mereka dengan sewenang-wenangnya suatu masa kelak akan berada dalam pasukan keselamatan, pendaftaran atau mana-mana yang mempunyai bidang kuasa melulus, memberikan permit dan sebagainya. Meskipun berbagai usaha dari kementerian dan agensi sedia ada, tetapi perkara ini terus menjadi stigma dalam masyarakat Sabah dan menimbulkan kegusaran terhadap populasi di Sabah. Rakyatnya bukan sahaja kehilangan hak, tetapi yang lebih teruk adalah kebinasaan berterusan terhadap generasi Sabahan di masa hadapan, mengundang kesan yang tidak akan mampu lagi dipadamkan. Justeru itu, kita percaya segenap lapisan masyarakat dan pemimpin pasti menyokong pengujudan Sabah IC bagi memperkasakan kerajaan Sabah dan rakyatnya agar tidak mudah diambil kesempatan oleh pihak lain dan menghentikan andaian-andaian terhadap Putrajaya dan sebaliknya.